مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah dan taufik daripada Allah, dengan ketentuan yang baik daripadanya. Allah himpunkan kita pada malam ini di dalam rumahnya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah himpunkan kita besok di dalam syurganya bersama-sama seperti Allah telah himpunkan kita pada malam ini. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ni tuan-tuan saya tak bacakan kitab hikam tu. Bermula daripada bulan ini saya akan tukar kitab daripada hikam kepada Adab Sulukul Murid. Jadi insya-Allah pada masa akan datang saya amat berharap pada pengajian kitab kita minta sahabat-sahabat supaya dapat bawa kitab. Jadi dalam masa akan datang insya-Allah kita akan baca kitab ni. Tengok dalam setahun kalau tuan-tuan belenggang juga saya tukar kitab lagi. Kita tengok setahun lagi kalau tuan-tuan belenggang juga saya tak tukarlah kitab, saya tukar masjid terus. Jadi mudah-mudahan ilmu ni tuan-tuan bukan kita nak bagi banyak. Kita mengaji kitab tauhid supaya kita mentauhidkan Allah. Kita mengaji kitab tasawuf supaya kita dapat membersihkan diri kita. Kita mengaji kitab fiqh supaya kita dapat menyempurnakan dan membetulkan amal ibadat kita. Ini sebenarnya. Tapi kalau kita akan mengaji, semakin kerap mengaji, semakin banyak mengaji, tapi kita tak memperolehi apa-apa faedah, maka ulama kata ilmu ini adalah sia-sia. Begitu juga amalan. Kita kuat beramal tetapi tidak dalam keikhlasan, maka amalan ini jadi sia-sia. Sebab itu tuan-tuan, ada kalam ulama nyatakan kepada kita ada 4 peragut dalam hidup kita. Pertama, kata ulama, malaikat maut yang akan ragut nyawa kita. Mau tak mau satu hari dia akan ragut nyawa kita. Suka tak suka dia akan ragut nyawa kita. Peragut yang kedua iaitu ahli waris. Dia akan ragut harta kita. Dia akan
ragut semua harta yang kita ada semasa kita hidup. Selepas malaikat maut ragut nyawa kita, ahli waris akan ragut harta kita. Apa yang ada pada kita, mereka akan ragut. Satu pun tak tinggal untuk kita. Ketiga, cacing yang akan meragut tubuh badan kita. Dia akan makan sikit-sikit sampai habis tubuh badan kita. Yang keempat, orang yang kita zalimi akan meragut seluruh amal salah kita. Jadi 4 peragut ni jaga-jagalah. Nak jaga macam mana? Ketika malaikatul maut nak ragut nyawa kita, apa persiapan kita? Agak-agak kita rasa kita dah siap belum? Yang mana peragut ni dia tak bagi warning. Dia tak bagi tahu kat kita bila dia nak main. Sampai masa dia akan main. Harta kita yang ada, jangan sampai ahli waris kita ragut semua sehingga tak beri manfaat kepada akhirat. Masa hidup ni Allah kurniakan kepada kita sedikit daripada harta dunia ini. Gunakan ia menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah. Begitu juga tubuh badan kita. Sebelum kita kue lemah, sebelum tubuh ni dimakan oleh cacing, gunakan tubuh ini untuk kita menggapai rahmat Allah dan menempah syurga Allah. Kita kue lama kau tak larat. Saya pun kue lama kau tak larat, tuan-tuan. Tuan-tuan yang lebih berumur daripada saya pun sama. Sebelum badan ni jadi lemah, jadi kaku, kita gunalah pakai untuk kita dapat syurga Allah. Begitu juga amal saleh kita. Kita duk semayang, zakat, puasa. Jangan sampai orang yang kita zalim ini rampas semua. Siapa tak antara orang yang kita zalim ini? Itu antaranya orang yang kita umpat. Banyak lagi lah orang yang kita pernah berhutang yang kita tak mau bayar. Orang yang kita hasad banyaklah, termasuk dalam golongan orang yang pernah kita zalimi yang akan meragut amal saleh kita. Jaga-jagalah. Saya jaga-jaga dan tuan-tuan semua kena jaga-jaga. Sebab hidup ni bukan lama, tuan-tuan, dan dunia ni pun tak lama. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, jangan kita lupa, Allah ini sifat dia sangat kasih dan sangat sayang kat kita. Allah sangat kasih dan sangat sayang kat kita. Jangan lupa yang tu. Jangan lupa yang ni. Sebab itu ayat ini ayat yang pertama sekali dalam Quran. Allah nak bagi tahu kat kita yang dia bersifat dengan sifat pengasih dan sifat penyayang. Kena pegang sungguh-sungguh. Kena pegang, kena jadikan aqidah. Dan jangan sekali-kali kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak apa larat, tapi kita harap dengan rahmat Allah. Walaupun siapa pun kita dulu, kita harap rahmat Allah. Sebab Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan
kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Dan ini jadikan pegangan kita. Kita takkan mampu buat baik, takkan mampu tinggal jahat jika Allah tak tolong kita. Saya selalu ulang benda ni. Kita ingat, jangan kita rasa kita ingat kita kuat, kita boleh angkat takbir, tuan-tuan. Kita ingat kita sihat, kita boleh angkat takbir sembahyang malam. Jangan ingat kita tahu baca Quran, kita boleh baca Quran hari ini. Kita tanya diri kita, hari ini kita pegang tak lagi Mashaful Quran? Hari ini kita sentuh tak lagi Mashaf Al-Quran? Kita tahu, tapi kita tak ada kemampuan jika mana tidak dengan pertolongan daripada Allah. Saya selalu cakap dalam kuliah saya, kita tak boleh tinggal handphone, tapi kita mampu tinggal Quran. Kita tak boleh tinggal handphone kita. Semua orang ada handphone, tapi kita tak mampu nak pegang Quran walaupun 5 minit. Kita tak mampu nak peluk Quran walaupun 5 minit. Kita sibuk dengan handphone kita. Kita sibuk dengan perkara yang melalaikan kita dalam hidup ini. Sebab itu, la haula wa la quwwata illa billahil alil azim ni, kalau kita sedang yang kita ni tidak ada daya melainkan dengan pertolongan Allah, kita tolong dia. Jangan kita sombong dengan apa yang ada pada kita. Nabi didik kita, tuan-tuan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita tanya dari kita, Nabi ni lupa Tuhan kah? Nabi ni tak syukur kah? Ibadat yang Nabi buat bukan sebaik-baik ibadat kah? Tapi Nabi SAW minta sedemikian atas Nabi ini tarbiyah kita. Nabi didik kita. Kita jangan sombong dengan Allah, jangan lupa minta dengan dia. Sebab kita lah yang lalai ni kita, yang tak ingat Allah ni kita, yang lupa Allah ni kita. Kalau tidak ada salat, tuan-tuan, kita takkan ingat Tuhan. Kita tak ingat Allah, kita lupa Allah. Atau kadang-kadang kita makan pun lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tidur pun kadang-kadang kita lupa baca Allahumma bismika ahya wa amut. Kita naik kereta, naik motor, kita start macam tu, jalan terus, kita lupa nak minta dengan Allah. Walaupun Nabi ajak kita macam mana doa baca kenderaan, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbul ghafurur rahim. Ilmu kita ada, tapi kita tak mampu buat. Sebab apa? Sebab kita memang orang lalai. Nabi tak lalai, tuan-tuan. Tapi kenapa Nabi minta? Sebab Nabi ni nak tunjuk kat kita, yang ni yang kita kena buat. Ya Allah, tolong aku atas ingat kepada Engkau dan syukur kepada Engkau dan melakukan sebaik-baik ibadat. Nabi ajar kita, Nabi didik kita. Sebab kita memang orang lalai memang. Lalai, terus lalai. Sebab apa lalai? Kepala kita, hati kita penuh dengan benda yang melalaikan. Apa dia? Dunia. Hati kita, kepala kita penuh dengan benda yang melalai. Kita duk cari benda lalai ni puluh tahun. Kita dah berada di tempat lalai puluh tahun, tuan-tuan. Maka kelalaian inilah lama-lama dia jadi besar. Ketika kata ulama kita ini banyak mengingati selain Allah, maka kita akan melupai akan pemilik segala makhluk ini. Kita lupa, tuan-tuan. Lupa dan terus lupa. Sebab itu saya pernah tanya dengan tuan-tuan,
Siapakah antara kita yang pernah sujud syukur dapat semayang rapat-rapat? Ada yang sampailah tak sujud syukur dapat semayang rapat-rapat. Dia tak ingat, dia terlupa yang mengkurniakan akan salat rapat sehingga bersentuh bahu sesama saudara Islam ini adalah kurnia daripada Allah. Kita ingat kita boleh buat, kita tak mampu buat. Jika tidak di dalam ketentuan Allah dan anugerah daripada Allah, kena ingat. Takkan kita lupa, tuan-tuan, masa masjid Katup dulu kita ada kunci masjid, pasal apa tak boleh buka? Kita ada kunci bilik azan, pasal apa kita tak azan? Kita tak mampu. Kita takkan mampu buat jika tidak ada di dalam ketentuan dan takdir daripada Allah. Walaupun kita ada kunci masjid, kita terhalang dan terus terhalang. Tapi tatkala Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan, kita buat apa? Kita ingat siapa? Apa yang kita buat? Sebab itu doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ni Nabi ajar kita. Jangan lalai. Dunia dah ujung dah, tuan-tuan. Duk ujung dah zaman, duk ujung dah. Zaman kita ni duk di ujung. Bila masa lagi kita tak tahu dah. Mungkin yang terdekat Allah terbitkan matahari di sebelah barat, kita tak tahu dah. Ramai ahli ilmu yang tak mau mengamalkan ilmunya. Ramai ahli ibadat yang menunjuk-nunjukkan ibadatnya. Zaman ini kita rasa benda ni sebab semua orang buat. Semua orang buat zaman lah. Dulu riak, tuan-tuan, kalau nak tengok orang riak dulu bulan Ramadan saja. Orang tulis nama murid apa hitam. Dalam 30 hari itu adalah 3-4 orang tulis hamba Allah. Yang lain semua tulis nama. Jangan bagi padam nama saya. Takut giliak saya ni orang lain dapat nama. Lah, tuan-tuan, orang tunjuk amal bukan di papan hitam. Dia pergi masjid, tunjuk ke orang. Dia buat baik, tunjuk ke orang. Dia sedekah, tunjuk ke orang. Dia buat baik semua, tunjuk ke orang. Kita pun syaitan kata orang, dah memang semua orang buat. Apa nikmat yang kamu dapat kena cerita ke orang. Kita guna ayat Quran, tuan-tuan. Kita pun pandai sebab kita kalih. Kita takut besok kita balik, tuan-tuan, amal yang ada pada kita kosong. Kita duk ingat kita banyak amal, rupanya benda yang Allah larang kita buat, benda yang Allah tak suka kita buat, benda yang Allah tak bagi kita buat. Benda tu memang seronok, tuan-tuan. Buat baik cerita ke orang, buat baik cerita ke orang, buat baik cerita ke orang, memang seronok, tuan-tuan. Orang dulu, ulama dulu, kalau boleh sembunyi, nak sembunyi. Sebab itu hadis ikhlas ini, tuan-tuan, Nabi kata apa? Seumpama semut yang hitam ini berjalan di dalam gua yang gelap. Agak-agak semut hitam jalan dalam gua gelap, boleh apa, tuan-tuan? Maknanya kalau boleh kita sembunyi apa kebaikan yang kita buat. Taklah penyakit, tuan-tuan, pi umrah habaq dengan orang, pi raudah habaq dengan orang, pi miqat Ja'rana habaq dengan orang, miqat di Tan'im habaq dengan orang, semua dah habaq dengan orang. Kita ni kaya sangat ke, tuan-tuan, dengan amal salah? Kaya kan? Tuan-tuan, Allah tak bagi kita buat, kita lawan siapa? Allah tak bagi kita buat juga. Kita lawan siapa agak-agak? Kita lawan guru kita agak? Tak. Guru kita ni dia cuma menyampaikan apa yang telah ada pada Al-Quran dan hadis. Nabi larang kita buat, Allah larang kita buat. Agak-agak kita lawan siapa, tuan-tuan? Yang kita lawan ni lantak pilah ikut suka aku lah. Kamera aku, handphone aku. Nak tolak bukannya amalan hang.
Yang kita sedang lawan ni siapa agak-agak? Yang kita sedang nak lawan, nak perang ni dengan siapa agak-agak? Kita terlupa kan bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah Rabbul Jalal. Kita sedang berhadapan dengan Allah Rabbul Jalal. Kena ingat tu. Saya kena ingat, tuan-tuan kena ingat. Sebab semua orang akan balik menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, zaman ni beza tuan-tuan. Ya? Zaman ni bukan zaman macam dulu. La semayang orang buat gurau tuan-tuan. Quran orang buat jadi belawak tuan-tuan. Zaman lah. Ni zaman lah tuan-tuan. Orang hina Nabi terang-terang. Orang hina Allah terang-terang. Ni zaman lah tuan-tuan. Zaman dulu. Cerita ni saya tak mau cerita dah, tapi masjid ni nak cerita. Kalau 20 tahun dulu Pak Imam pergi tengok wayang aib tuan-tuan. 20 tahun dulu Pak Imam pergi tengok wayang aib. Lah, tidak ada aib tuan-tuan. Dengan Pak Imam, dengan Pak Bilal, dengan Pak Siap pergi tengok wayang tuan-tuan, tak ada apalah. Maknanya zaman lah, zaman yang baik orang kata jahat, kejahatan orang sangka baik. Ni zaman lah tuan-tuan. Sajalah saya bawa cerita wayang ni. Kita duk gaduh kata tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Sebulan boleh himpun 80 juta. Yang tu B40 ke korporat yang pergi tengok. Yang main mengaji ni ada tengok wayang tak? Yang main mengaji ni ada tengok wayang tak? Ada. Bagus. Ilmu duk tahu mana? Wallahualam. Serban duk tahu mana? Lain kali pergi dengan jubah, pergi dengan serban, pergi dengan ridak. Saya cadangkan macam tu. Nah, kalau nak pergi tengok lagi, pakai serban, pakai ridak. Pasal apa? Pergi masjid pakai ridak, pakai serban, tengok wayang habis buka semua. Pasal apa? Yang pergi tengok wayang tu lah yang pergi majlis cinta Nabi. Pergi majlis cinta Nabi, pakai serban, pakai ridak, pakai jubah, tengok wayang habis semua. Pergilah dengan ridak-ridak kita, dengan serban-serban kita. Kita kata boleh, kita membolehkan, nak takut apa tuan-tuan? Tapi kalau kita kata orang marah kita, lantaklah orang nak marah saya pun tak apalah. Kan? Kita bukan cari kesukaan makhluk, kita yang cari kesukaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ustaz malam ni Ustaz bubuh betul kat kami kata. Dah, yang duduk upload benda-benda pergi tengok wayang lihat kaki mengaji, masalah dia. Lalu kat wall saya. Masalah yang tu. Jadi friend saya ni pergi tengok wayang. Kalau nak pergi pun hide lah saya. Jangan bagi saya tahu status tu. Ni kaki ni, kaki hak pakai jubah serban ni pergi tengok. Yang kata yang duk lawan bid'ah ni juga pergi tengok. Wayang ni bukan bid'ah kan? Saya jerit macam zaman 15 tahun dulu. Oi, orang Citra baru hantar. Ni hampa duk buat ni bukan bid'ah kan? Tengok wayang ni. Saja nak tanya, apa dia Ahmad? Ramai kata ni pergi tengok ni. Cerai ke? Cerai ke? Tuan-tuan, jangan kita kena tipu tuan-tuan. Satu tiket lah berapa? Satu tiket panggung lah berapa? Dah RM30 dah? 20 dah? RM20 tu. RM20 tu boleh beli minyak masak oh. Boleh beli beras oh. Tu kalau seorang, kalau satu keluarga ada yang pergi satu pusat tahfiz tuan-tuan.
Ni bukan saya nak reka tuan-tuan, benda jadi. Satu pusat tahfiz Quran, pi tengok wayang. Tuan-tuan, agak-agak orang duk bagi kita duit, kita guna pi tengok wayang. Sah tak sah tuan-tuan? Boleh tak tuan-tuan? Duit tu orang bagi, kita bawa pi tengok wayang. Boleh ke tak boleh? Tuan-tuan jawablah. Sahabat saya tak tengok, madrasah saya tak tengok. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan, besok Allah tanya, kita jawab nah. Allah tanya kita jawab tau. Allah tanya besok, kita jawab. Jangan risau. Yang ni ada cerita baru ni, jangan. Abang Long Padil ada. Ni banyak lagi cerita baru nak keluar ni. Ya, pilah. Dah kita pujuk tak mau. Saya sekali kita kena marah galah. Pak lagu tu lah. Pak ni dia cakap slow-slow tak mau. Dan sekali kena marah lah. Ini pun bukan marah lah. Macam ni pun terasa hati hati tisu macam mana lah. Macam mana nak bersilat hati tisu? Pendekar kat mana hati tisu? Belum apa-apa dah hati tisu tak mau lah. Takkan rasa berasa dah, takkan berasa hati dah. Baru ya sentuh sikit ya terasa hati. Pendekar kat mana? Pendekar Mustang. Allahu Akbar. Nabi dulu kena teruk ni, hijrah ni. Nabi dulu kena teruk, sahabat dulu kena teruk. Lepas tu kita dapat Islam. Baik. Segala puji bagi Allah yang melemparkan keinginan yang menggebu pada hati para murid, yang kurniakan keinginan kepada hati murid ni. Siapa dia? Allah. Allah tak bagi kita, tetap tak bagi. Allah tak bagi kita, tetap Allah tak bagi. Allah tak pilih kita, tetap Allah tak pilih. Bagi siapa yang dikehendakinya, siapa yang Allah mau, Allah akan bagi. Siapa yang Allah mau pada kebaikan, dia akan bagi. Siapa yang Allah mau lari daripada kejahatan, Allah akan bagi. Hebat kok manalah tuan-tuan, jika kita tidak dengan pertolongan daripada Allah, kita tak mungkin boleh meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Sebab zaman ini zaman majoriti orang buat jahat. Majoriti orang buat jahat. Yang buat baik minoriti. Dan ketika kita mengikut majoriti, kita rosak tuan-tuan. Kita rosak. Jaga-jaga zaman ni. Allahu Akbar. Baik. Lalu menggugah mereka menuju jalan kebahagiaan. Allah dorongkan kita kepada jalan kebahagiaan. Bila Allah pilih kita, maka Allah dorongkan kita, Allah mudahkan kita, Allah bukakan kita kepada jalan kebahagiaan. Tuan-tuan, jalan bahagia ni apa? Yang merupakan iman. Iman kita makin kuat, kita akan tahan iman kita, kita akan kukuh iman kita. Kita percaya ni, Islam ni, Islamlah segala-galanya. Tak ada dah cara lain melainkan cara Islamlah yang lebih baik. Allah akan dorongkan kita kepada ibadah. Buat ibadah. Aku ada masa dah, umur aku dah 50 lebih dah, badan dah tak larat. Saya akui tuan-tuan, badan saya akui tak larat. Tuan-tuan dengar suara saya pun macam vibrate sikit. Saya dah pesan dengan orang rumah dah, dengan orang rumah, dengan anak-anak.
dalam masa terdekat ni kalau saya pi, hang buat ni, hang buat ni, hang buat ni. Saya pesan siap dah kat semua. Sebab kita tak tahu umur kita macam mana. Kita tak tahu umur kita macam mana. Allah nak panggil kita bila-bila masa. Tuan-tuan pun perasan benda ni. Kita lah pun tak kuat, kena hujan sikit ya tak larat. Demam ke bawah, demam ke bawah. Elok lah macam tu lah zaman ni. Baiklah, zaman ni bukan zaman 20 tahun yang tak sama tuan-tuan, tak sama. Ujian atas iman, atas Islam. Yang Nabi kata besok umur dia tak panjang, umur dia tak panjang, badan dia tak kuat. Masuk kata Nabi, badan lemah tu apa? Mereka ni malas buat ibadat. Umur dah pendek, tak panjang, tapi ibadat malas. Ibadat kita tak boleh nak buat. Sembahyang sunat Isyak tak boleh buat, sembahyang sunat witir tak boleh buat. Tapi kita dah ada ujung-ujung dah. Kita berubah lah. Saya berubah, tuan-tuan berubah, sama-sama kita berubah tuan-tuan. Kita tak tahu Allah panggil kita bila. Dan penghapusan segala bentuk gambaran dan kebiasaan tanpa hakikat. Allah bukakan kepada kita jalan. Segala perkara-perkara yang tipu kita, yang bawa kita kepada lalai, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara kita. Selawat Allah dan salamnya atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin segala pemimpin, beserta keluarga dan para sahabatnya, sang pemimpin dan panutan. Amma ba'd. Setelah semua pembukaan di atas, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Apa kata Allah? Barang siapa yang menginginkan sesuatu yang segera. Apa benda sesuatu yang segera ni? Dunia ni tuan-tuan. Siapa yang pulun dunia, siapa yang duk teringin kat dunia, siapa yang duk hati dia terpaut sangat sampai lupa dengan akhirat, apa kata Allah? Maka kami segerakan baginya, bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan tempat kembali baginya neraka jahanam dalam keadaan terhina dan terusir. Ingat tuan-tuan, kalau kita ligan, sayang, kasih sampai kita lupa akhirat, Allah nyatakan kat kita balasan dia neraka jahanam. Ingat Allah kata apa? Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yukum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat lalu menempuh jalan untuk menujunya dan dia beriman, maka itulah orang yang usahanya disyukuri. Siapa yang sungguh-sungguh mujahadah untuk agama, untuk akhirat. Akhirat ni susah tuan-tuan. Dia percuma tapi susah. Sebab apa susah? Sebab yang kacau dia banyak. Yang kacau dia banyak. Kita mengaji ni tuan-tuan, kita nak dapat beramal. Kita mengaji, kita nak makin mengaji, kita makin baik. Makin mengaji, kita makin dapat kenal Tuhan. Makin mengaji, kita makin nak dekat dengan Allah. Bukan kita makin mengaji, kita ke jauh tuan-tuan. Makin kita mengaji, makin kita suka buat maksiat. Makin kita mengaji, kita makin berani lawan Allah. Makin kita mengaji, kita makin jauh dengan Allah. Kita tak nampak salah-salah kita. Betul, selalu saya baca hadis ni, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang ada akal, Nabi kata, dia sentiasa lawan nafsu dia dan dia beramal bagi barang selepas daripada mati dia.
Dia sungguh-sungguh siapkan diri dia. Aku dah nak mati dah ni, Allah nak jemput aku dah. Kita tunggu apa lagi? Tanda yang Allah bagi kat kita banyak. Aku tak larang, rambut dah putih, gigi dah aku habis. Kita menyawa pun Allahu Akbar, naik 5-6 tangga kita berhenti tuan-tuan. 5-6 anak tangga kita naik penat tu. Naik anak tangga 5 anak tangga penat berhenti sah. Tuan-tuan, tu tanda kita hidup lama ke tanda kita nak pergi dah? Tapi kita tak mau fikir yang Allah ni sayang kat kita. Allah bagi tanda kat kita, Allah bagi tanda kat kita. Kita duk lalai lagi. Ya, kita lalai dan terus lalai. Sampai bila tuan-tuan kita nak lalai ni? Sampai bila? Sedangkan sesuatu yang segera adalah dunia. Jika seseorang yang hanya menginginkannya saja, tempat kembalinya adalah neraka dalam keadaan tercela dan terhina, maka lebih-lebih lagi bagi mereka yang berusaha mencarinya. Siapa yang cari dunia tidak menjadikan wasilahnya kepada akhirat, maka orang ni celaka, kata Allah. Tengok Allah sebut dalam At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang nak impun dunia, cari dunia, cari kemuliaan dunia, sampailah orang bawa jasad dia pergi kubur. Tuan-tuan, kita kena ingat, jadikan hidup dalam dunia ni untuk kita dapat redha Allah. Janganlah kita hidup dalam dunia ni kita jalani sebagai seorang manusia yang Allah benci. Saya selalu cakap dengan diri saya, kata orang kafir pun Allah bagi, bisnes orang kafir pun Allah bagi, duit orang kafir pun Allah bagi, tapi Allah tak bagi ketenangan kat mereka. Allah tak bagi ke orang kafir ni akhirat, tapi Allah bagi kat mereka semua. Sampai Allah bagi dunia, tapi Allah hilang ke akhirat kita. Allah bagi kita dunia, Allah bagi kita harta, bisnes semua Allah bagi kita, tapi akhirat kita hilang. Kita tanya, berapa lama dah aku tinggal majlis ilmu? Kita tanya, bila kawan-kawan tanya, kita kata apa? Aku sibuk dengan urusan bisnes aku. Jangan sampai macam tu. Dalam satu hari ada ruang kita untuk Allah Ta'ala. Dalam satu hari ada tempat dalam hidup kita untuk Allah. Kena ingat apa yang ada pada kita dia bagi. Saya selalu cakap dalam kuliah saya, Allah bagi kita hidup hari ini bukan sebab kita mau hidup. Allah bagi kita hidup hari ini sebab dia mau kita hidup. Saya selalu ulang benda ni. Bukan saya nak ingatkan orang, saya ingin ingatkan diri saya. Allah bagi saya hidup hari ini, aku boleh buat apa? Aku boleh tak sembahyang tahajud malam tadi? Aku boleh tak sembahyang witir? Cara kita, cara tak larat, 1 rakaat pun jadilah. Aku sembahyang tak tahajud malam tadi, cara tak larat kita 2 rakaat jadilah. Ataupun malam tadi kita macam orang sama je, orang macam orang lain, dengan tak sembahyang tahajudnya, dengan tak dapat witirnya, kita sama macam orang lain. Kalaulah hidup ni macam tu sampai kita mati, tuan-tuan, tempat kita besok ke akhirat macam mana? Besok kalau macam ni berterusan, tempat kita ke akhirat tu di mana? Boleh ke agak-agak? Itu tuan-tuan, Syakik Al-Balki dia kata apa? Dia kata buatlah ibadat, dia kata ya, buatlah ibadat, dia kata setakat mana keinginan kita untuk mencapai tingkatan syurga Allah. Kalau kita rasa kita nak syurga yang paling tinggi, kita buatlah ibadat banyak sikit.
Kalau kita rasa kita nak syurga hak paling rendah, buatlah hak lekeh-lekeh. Tu pun kalau tinggal maksiat. Tapi kalau tak tinggal maksiat, buatlah. Kita rasa kita nak duduk tingkat mana syurga Allah, buatlah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doakan saya nak. Tolong doa, ya, doakan kami, mudah-mudahan saya jadi orang baik. Saya mati sebagai orang baik, ya, itu saja. Ya, kalau tuan-tuan dengar atas saya tak ada lah, tuan-tuan kirim Fatihah sudah. Itu sajalah. Ya, itulah daripada saya, tuan-tuan. Tolong doakan madrasah kami, tiga-tiga madrasah kami. Ya, tolong doakan apa yang saya buat ni Allah terima. Ya, itu sajalah. Sebenarnya Allah ni sayang kat kita. Tak tahu bila masa kita boleh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, saya selalu pesan kat diri saya, janganlah kita ni sambil-sambil lewa tuan-tuan dengan ibadat. Buatlah setakat mana kita mampu. Jangan tinggal semua. Kita tak mampu sembahyang tahajud 8 rakaat, bangunlah 2 mujadilah. Kita tak mampu sembahyang sunat witir 11 rakaat, buat 1 rakaat jadilah. Kita tak mampu baca Quran 1 muka, baca 10 ayat jadilah. Buatlah setakat mana kita mampu. Tuan-tuan, jangan kita tinggal. Allah tengok kita, ya, Allah perhatikan kita. Takut kita sampai sana besok kita menyesal di hadapan Allah. Itulah saja daripada saya. Dan tolong doakan saya selamat balik sampai ke Selangor malam ni. Dan dosa saya akan teruskan lagi musafir saya. Tolong doalah. Tentang doa tentang berkat, doa saya tak ada apa. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasihanilah kami semua ya Allah. Kasihanilah kami semua ya Allah. Kasihanilah kami semua ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami semua dan bantulah kami semua dalam segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, dalam urusan dunia kami, jangan sampai kami ditipu dengan urusan dunia kami ya Allah, sehingga kami meninggalkan Engkau ya Arhamar Rahim. Ya Allah, dalam urusan akhirat kami, jangan juga kami sampai tertipu ya Allah. Kami melakukan amal salat, tetapi kami merosakkan amal salat kami ya Allah dengan riak dan sebagainya, dengan ujub dan sebagainya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada zaman yang akhir ini ya Allah, kami angkat 2 tangan kami, tolong bimbing kami ya Allah. Tolong bimbing kami ya Allah. Tolong bimbing kami ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jangan Kau lepaskan kami ya Arhamar Rahim. Kami tak ada daya dan upaya ya Allah, melainkan dengan pertolongan Kau ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika kami telah tersalah langkah dan tersalah dalam perjalanan ini, maka Kau kembalikan kami pada jalan yang lurus ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jangan sekali-kali Kau tinggalkan kami ya Allah. Jangan sekali-kali Kau tinggalkan kami ya Allah. Jangan sekali-kali Kau tinggalkan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Rabbana atina
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.